Sumban Okey, Mi. Okey, Datuk. Sebab baru-baru ni baru keluar yang pasal ex-CEO Astro. Dia baru pulangkan 10 juta USD. Okey. Tapi tak tahu lah dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk Aset. harta lah. Ya. Rumah banglo tu. Ya. Adakah sebab SPRM dah sah kan? Dia dah pulang kan? Datuk rasa macam logik ke? Dia macam cepat sangat. Tiba-tiba dapat tahu dah pulang je. Dia macam ni. Tindakan pihak SPRM selepas disiasat, dia boleh jadi seseorang itu didakwa. Ada kalanya seseorang itu ditawar untuk di-compound, kan? Tetapi jenis pulang aset lepas tu tidak didakwa ni agak janggal, sebab kalau seseorang itu menerima sogokan, kan, bila dia didakwa, biasanya dia kena compound, dia kena denda, penjara, lepas tu kena denda tu berlipat kali ganda daripada nilai suapan. Biasanya begitulah. Tapi yang kita pelik ni, Rozhan ini tuan-tuan, dia pulang dan clear, langsung tidak ada sebarang tindakan ke atas dia. Jadi kalau setakat Rozhan yang dapat 44.3 juta ringgit punya rumah boleh pulang dan settle macam tu, tak ada sebarang tindakan undang-undang, saya rasa Datuk Najib yang dapat tu pun kurang daripada Rozhan 42 juta. Dan duit yang dia dapat tu pun dia tak pakai untuk perbelanjaan peribadi. Ianya dibelanjakan untuk program-program CSR UMNO. Dan tak ada belanja untuk tujuan peribadi yang dibuat oleh Datuk Seri Najib daripada 42 juta tu. Dan Datuk Seri Najib telah pun bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa dia tak tahu menahu bahawa duit itu dimasukkan dalam akaun dia. Duit tu daripada duit SRC. Dia tak tahu dan dia tak pernah arahkan sesiapa masukkan. Jadi bagi saya lah, adalah tidak adil Datuk Seri Najib terpaksa merengkuk dalam penjara. Dan wanita ni dia dapat pun dengan cara yang jahat lah. Dia tahu tentang penglibatan tim Lesnar dalam membantu Jolo untuk kelepek duit negara lah, senang cerita, dalam bahasa yang mudah korang faham lah. Dia membantu Jolo untuk menipu dan kelepek duit YMDB. Dan bukan setakat dia tahu, dia ugut tim Lesnar ni. Kalau tak nak dia pecahkan benda ni, dia nak tim Lesnar bagi dia hadiah sebuah rumah bernilai 10 juta US dollar. Bagi saya dia ni bukan setakat satu pertuduhan, boleh kena 2-3 pertuduhan. Tapi dia lepas. Dan bagi saya ini satu benda yang tidak adil dan zalim terhadap Datuk Seri Najib. Itu komen saya. Okey, ada lagi? Itu dia macam ni lah, macam ada someone lah yang melindungi dia, betul lah. Kita pun tahu orang Astro ni dekat dengan Ananda Krishna. Ananda Krishna ni dekat dengan Mahathir. Sama juga Jolo, bapak dia ni dikayakan oleh Mahathir, kroni Mahathir dulu. Dapat banyak projek-projek pelabuhan. Zeti pun sama juga, kroni Mahathir juga. Nur Muhammad Yaakob pun menteri zaman Mahathir. Kan? Semua yang terlibat ni semua Mahathir punya Mahathir di belakang. Okey? Itu. Okey. Terima kasih tu. Terima kasih. Dah menang Zeti tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Last tu. Kita tak sempat dah cerita pasal benda tu. Ya, ni ada seorang lagi. Assalamualaikum. 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 Kak. Cakap Kak. Halo.
Kakak tengah masak ke? Okey, tak apa. Ada seorang lagi. Okey, sementara kita menunggu orang lain yang nak masuk kita punya VC ni, silakan. Gitu, kita tak pernah cakap benda ni sebab kita dah banyak ada miss live kan. Okey. Ada satu gelombang yang dipanggil gelombang Abah ni akan menyerupai gelombang bosku tu. Komen sikit tu. Jangan harap lah. Jangan harap lah bosku dengan abah kau ni tak sama. Bosku ni legend. Abah kau ni habis kuat kan. Dia tabur duit, orang boleh lah berkumpul. Tapi dia tabur banyak macam mana, tengoklah dekat SPRM tu berapa ramai je yang kumpul. Jadi saya tak apa-apa bimbang lah kan. Kalau setakat gelombang itu dibayar baru orang turun, tak ada apalah. Don't worry. Okay. Adakah Datuk tidak akan mengambil tindakan kepada Datuk Lasim ni atau macam mana tu? Nak display sebab dia dah terbukti kalau ada Datuk, saya rasa Datuk kena report ni dekat Biro Display UMNO. Satu. Okay. Dan kedua Datuk, mungkin ni pandangan saya sebab mungkin Datuk pada cakap Datuk tak duduk di Segadin, Datuk duduk di KL. Mungkin itu antara sebab Datuk kalah tu. Itu saja. Tapi Datuk banyak jasa selalu berulang-alik ke Segadin kan. Saya harap InsyaAllah Datuk dapatlah bertanding di Parlimen Segadin nanti. InsyaAllah Datuk itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali, saya sebenarnya malas nak cerita kan. Tapi orang dah tanya ni, saya kena cerita lah. Laporan disiplin dah buat bukan satu, dua. Saya buat pertama sekali pasal laporan disiplin berhubung dengan kesalahan melanggar tata etika berkempen dan tata etika ahli UMNO di mana kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Lasim ke atas saya berunsur fitnah tu cukup memberi kesan pada saya lah. Cukup memberi kesan dan saya nak jawab tak boleh sebab saya tak dibenarkan masuk dalam grup WhatsApp Ketua Cawangan. Walaupun saya dah dikembalikan ke Alian, saya tak dapat masuk dalam grup WhatsApp Ketua Cawangan lama. Dan sekarang ni saya dah menang balik sebagai Ketua Cawangan pun saya sampai sekarang tak dibawa masuk dalam grup WhatsApp Ketua Cawangan yang baru, yang mana Datuk Lasim sebagai admin dia. Jadi saya dah lapor disiplin tentang yang pertama. Saya juga dah lapor tentang pengaruh tidak wajar dalam pemilihan tu kan. Pertama sekali adalah tentang penggunaan benda-benda yang contohnya lah macam banner kan, terang-terangan di pintu masuk dewan tu. Lembaga disiplin Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO menegaskan 50 meter tak boleh ada sebarang poster tidak boleh ada sebarang gambar-gambar calon dan sebagainya. Tapi dekat pintu masuk tu terang-terang ada banner siap dengan nombor calon dia orang. Lepas tu dekat atas pentas backdrop pun ada lagi gambar dia orang. Kemudian nak pergi mengundi dekat tempat mengundi tu, sebelum nak masuk kat kaunter tempat mengundi tu pun ada lagi banting gambar-gambar dia orang. Jadi itu pun kita dah buat laporan, kita buat bantahan kepada Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO lah. Itu kita serah pada dia orang. Tapi saya tak berapa nak kisah sangat pasal benda tu sebab kita pun tahu Datuk Lasim ni pun dia ada kontak yang bagus juga dekat ibu pejabat ni. Jadi seperti mana yang saya katakan, kita tak boleh biarkan orang yang buat fitnah ni terlepas macam tu juga. Jadi pasal dia dah melakukan benda yang tak sepatutnya dibuat, peguam saya sudah pun menghantar demand letter. Demand letter tu sampai kepada Datuk Lasim pada hari 16 hari bulan 16 hari bulan. Maknanya 2 hari sebelum pemilihan tu dia dah dapat demand letter saya. Dan dia ada tempoh 48 jam untuk menjawab. Tapi peguam dia hubungi peguam saya minta supaya diberikan lebih masa. Tak apalah, kita bagilah lebih masa. Tak rugi apa pun tuan-tuan. Jadi kita akan proceed dengan saman lah.
Sebab kita tak boleh biarkan budaya memfitnah ni berleluasa dalam parti kita. Kan? Kalau lembaga disiplin tidak ambil tindakan, kan? Contohnya macam Arman lah, kan? Lembaga disiplin panggil, tapi nak buat macam mana? Contohnya ada 2 orang jadi saksi yang cerita pasal terima duit ni. Seorang hadir, seorang lagi tak hadir. Jadi bila tidak ada, hanya warning saja ke atas beliau, tidak ada sebarang tindakan diambil oleh lembaga disiplin ke atas Arman, maka dalam pemilihan di peringkat bahagian berlaku lagi politik wang ni, kan? 500-nya dengan RM1,000-nya. Ada lagi orang yang kata dapat RM2,000, kan? Dulu saya tak boleh cakap, tapi sekarang ni sudah ada laporan kepada Jawatan Kuasa Disiplin Parti, siap dengan SD lagi, kan? Kali ni 3 orang. Bila dah ada SD tak boleh lagi, kan? Mungkin kalau tak ada SD tu boleh bayar orang tu, boleh bayar orang ni untuk tarik di, saya tak cakap dia lah, saya cakap orang lain, kan? Untuk tarik saksi tu, menyebabkan bila saksi ni sekejap berani, sekejap tak berani, maka selamatlah orang tu, kan? Kita harap dalam perkara ni saksi-saksi tidak lagi. Contohnya dalam kes yang melibatkan laporan saya terhadap Datuk Lasim ni, ada 5 orang saksi yang saya yakin saksi-saksi ni orang yang tak lari lah, insyaAllah. Dan kita harap pun pihak lembaga disiplin akan tegas, benda yang betul-betul dah salah kena ni lah, kena akui lah orang tu dah lakukan kesalahan. Dan kalau diberikan muka lagi kerana hubungan baik dia dan sebagainya, kita takut nanti benda ni berulang. Jadi go to your room. Bila benda ni berulang, maka akhirnya nanti orang yang melakukan kesalahan disiplin ini, mereka tidak akan takut lagi untuk mengulangi kesalahan ni. Saya malas nak cerita sebenarnya benda ni, kan? Saya diam je, tapi dah ada orang bangkitkan. So kita kena jawab lah. Kedua, saya nak beritahu, politik dalam UMNO ni, kan, bukan mudah nak menang sebagai ketua cawangan. Bukan nak kata ketua bahagian, ketua cawangan pun susah. Dalam politik UMNO ni dia lain, dia tak sama dengan keep quiet. Dia tak sama dengan parti-parti lain, tuan-tuan. Kadang-kadang seorang doktor boleh kalah dengan penodai getah bagi jawatan ketua UMNO cawangan. Sama jugalah dengan di peringkat bahagian. Di peringkat bahagian ni saya tak nafikan antara isu yang dimainkan terhadap saya ni ialah kononnya saya orang luar. Benda ni pun sebenarnya fitnah. Saya lahir di Batu Pahat. Rumah saya ni di hadapan sekolah konvent Batu Pahat. Kawasan tu dulu adalah sebahagian daripada Seri Gading. Sebab dulu sempadan Seri Gading ni sampai pesta, sampai masjid pesta tu. Tetapi sekarang ni persepadanan semula, rumah saya tu sudah jadi kawasan Parlimen Batu Pahat. Jadi memang apa ni, saya dah masuk UMNO bahagian Seri Gading ni tahun 95. Zaman tu Datuk Ali Syekh sebagai ketua pemuda, Samsul yang hari ni Datuk Samsul, dia sebagai naib ketua pemuda. Orang-orang lama ni dia akan kenal saya. Orang-orang yang generasi Lasim ni masa tu pun dia sekolah, jadi dia tak tahu, kan. Jadi itu sebab dia berani mengatakan saya ni orang luar dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang lama yang kenal, yang tahulah, orang-orang lama yang tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah datang ke rumah saya di Jalan Bintang 1, kan, sebelum saya dipecat daripada UMNO, kan.
Jadi dia orang takkan cakap saya ni orang luar. Dia orang tahu saya orang situ lah. Dan saya tak nafikan juga salah satu sebab kenapa saya sukar nak menembusi lah. Fitnah ni sudah pasti memberikan kesan. Tapi ada lagi generasi yang tak buka Facebook ni. Ada lagi generasi yang tak buka YouTube. Kalau nak kata orang tua tu, saya rasa orang tua tu lagi banyak. Kalau kita pergi kat Batu Pahat ni, contohnya saya pergi kat PPS. Kalau ada orang UMNO yang tak mengenali saya tu, masih ada tuan-tuan. Tapi rata-rata rakyat biasa ni, dia orang kenal kita. Sebab dia orang mengikuti apa yang kita buat kan. Tapi ada juga puteri UMNO. Saya tak kata semualah, tapi ada seorang tu. Dia mengantar mesej. Dia kata bila UMNO dah nampak cahaya, baru nak muncul. Yang ni yang saya ada sedikit pelik lah tuan-tuan. Sebab kalau orang tu lama mengikuti perkembangan parti ni, dia sudah pastilah tahu bahawa saya lah orang pertama yang bangkit menentang Tun Dr. Mahathir. Dikala semua orang masih lagi takut dengan Mahathir yang dulu dianggap sebagai Maha Fir'aun, Maha Zalim. Kita yang pertama sekali bangkit. Saya masih ingat lagi. Sebulan lepas tu Datuk Najib dah mula bangkit pula dengan posting-posting di Facebook dia. Kemudian kita tengok kawan-kawan lain, bila tengok kita pun lawan steady je, mereka pun mula bangkit. Jadi tak betul lah setengah-setengah beranggapan bahawa bila parti dah senang baru saya keluar. Saya rasa ramai orang tahu saya secara konsisten. Tapi kalau orang tu tak tengok Facebook, tak tengok YouTube, memang dia tak tahulah tuan-tuan. Jadi itulah cerita di sebalik ni. Dan saya pun tahu ketika dalam pemilihan di peringkat bahagian ni, yang nak saya kalah di peringkat bahagian ni bukan sikit tuan-tuan. Ramai. Geng-geng Isyamuddin nak saya kalah. Geng-geng calon-calon naik presiden nak saya kalah. Geng-geng KJ siap datang bawa bantuan untuk bantu Lasim lagi, bantu memberikan bantuan kepada banjir, bervan-van tuan-tuan. Kebetulan masa dia datang tu saya ada kat belakang. Tak apalah, benda dah lepas, apa nak buat. Kita menawarkan diri, menawarkan khidmat. Itu seperti mana yang saya cakap. Sudah pasti kalau kita menang, ada hikmah dia. Kalau kita kalah pun ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Kalau kita tawarkan diri, orang tak nak terima, kita tak boleh nak kata apa. Tuan-tuan itu hak dan inilah demokrasi. Tapi Allah tu adil. Dia bagi Lasim menang kat bahagian, dia bagi saya menang di pusat. Mungkin kat bahagian saya dapat undi separuh daripada apa dia dapat, tapi di pusat saya dapat 3 kali ganda daripada apa dia dapat. Ini rezeki Allah Ta'ala bagi. Rezeki masing-masing. Rezeki tak pernah salah. Alamat bak kata presiden kita. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. TikTok. Okey, ada lagi satu. Nazmi Adnan. Ini macam geng belah sana ni. Tak apa, kita panggil